Satu lagi nisbah keuangan yang perlu diberi perhatian oleh seseorang individu ialah nisbah simpanan atau saving ratio. Nisbah simpanan ialah peratusan pendapatan kasar seseorang yang disimpan untuk tujuan-tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Ia menunjukkan sama ada seseorang individu itu membuat simpanan yang mencukupi bagi mencapai matlamat-matlamat keuangannya. Secara umumnya, nisbah simpanan yang ideal ialah 25% daripada pendapatan kasar seseorang. Jika seseorang telah mencarum ke KWSP atau bakal menerima pencen setelah bersara, nisbah simpanan ini mungkin boleh dikurangkan sedikit kepada 20%. Walau bagaimanapun, lebih tinggi peratusan simpanan seseorang adalah lebih baik. Nisbah simpanan di bawah kadar 20% menunjukkan tahap keuangan yang tidak sihat. Antara matlamat keuangan yang memerlukan seseorang membuat simpanan ialah dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana untuk menunaikan fardu haji, dana untuk membeli rumah dan kenderaan, dana untuk berkahwin dan dana kecemasan. Pecahan untuk setiap matlamat berbeza mengikut keperluan setiap individu. Setiap matlamat perlu mengandungi jumlah yang ingin dicapai dalam jangka masa tertentu. Kemudian, perunding keuangan anda akan mengira berapakah jumlah yang perlu disimpan setiap bulan untuk setiap matlamat bergantung kepada jenis instrumen yang dipilih. Bagi mereka yang mencarum ke KWSP atau bakal menerima pencen setelah bersara, simpanan untuk dana persaraan mungkin boleh dikurangkan bergantung kepada keperluan keuangan setelah bersara. Keperluan keuangan ini perlu dikira oleh perunding keuangan yang bertauliah dengan mengambil kira perbelanjaan bulanan dan tahunan selepas bersara dan nilai wang masa hadapan iaitu future value of money. Seseorang individu tidak boleh sewenang-wenangnya membuat kesimpulan bahawa beliau tidak perlu menyimpan untuk dana persaraan kerana sudah mempunyai wang KWSP atau wang pencen selepas bersara tanpa membuat pengiraan yang betul. Semua wang yang diasingkan untuk digunakan pada masa hadapan bukan hanya perlu disimpan, malah perlu dilaburkan agar nilainya dapat ditingkatkan, terutamanya untuk mengatasi kadar inflasi. Ianya boleh dilakukan melalui beberapa instrumen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security seperti berikut: akaun simpanan, simpanan tetap, tabung haji, saham amanah dan pasaran saham. Setiap instrumen mempunyai hubungan risiko pulangan yang berbeza. Biasanya, instrumen yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi juga. Oleh itu, setiap individu perlu mengenal pasti profil risiko masing-masing sebelum membuat sebarang pelaburan untuk tujuan simpanan. Faktor umur dan matlamat simpanan juga memainkan peranan dalam menentukan profil risiko seseorang ataupun sesuatu pelaburan. Simpanan atau pelaburan jangka panjang seperti dana persaraan boleh didedahkan kepada risiko yang agak tinggi untuk mendapatkan potensi pulangan yang lebih tinggi. Namun, simpanan untuk jangka pendek dan dana kecemasan lebih sesuai dengan instrumen berisiko rendah. Ini untuk memastikan nilai simpanan tidak susut semasa dana tersebut hendak digunakan. Selain itu, setiap individu perlulah memastikan bahawa mereka tidak terjebak atau mudah terpengaruh dengan pelbagai skim atau lebih tepat lagi scam yang menipu yang berleluasa di pasaran. Akhir sekali adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu yang beragama Islam untuk memastikan instrumen yang dipilih adalah patuh syariah. Antara langkah yang boleh diambil untuk memastikan sesuatu pelaburan itu sahih dan patuh syariah ialah dengan cara menyemak di laman web Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security.